Okey, salam sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat plotting. Plotting ni adalah istilah lain yang selalu kita guna untuk print. Tapi sebelum nak print, kalau untuk AutoCAD ni banyaklah dia punya prosedur dia, banyaklah step dia. Okey, step untuk plotting ni kita punya projek ni kena save sebagai DWG. So ni saya open format DWG. Macam mana kita nak save as DWG, iaitu apabila kita dah siap satu projek, kita pergi dekat save as format DWG, ataupun pergi others format, kita pilih DWG yang paling latest lah, DWG kan, dan save kan. Yang belum pernah save lah, dah ada ni tak perlu save. Okey, saya nak beritahu kat bawah ni dia ada dua format, satu model, satu layout. Dia ada dua permukaan lah. Layout ni boleh tambah banyak-banyak layout. So berapa banyak layout tu tak ada masalah. Okey, contoh layout pertama. Layout pertama, first kali step kita kena setkan kertas, saiz kertas. Setkan saiz kertas. Setkan saiz kertas ni adalah dengan klik modify. So kadang tak keluar terus paparan ni, jadi kita klik kanan, pergi page setup manager. Page setup manager, modify. Okey, saiz kita ambil yang melintang lah. Melintang. So yang ini format dia adalah DWG to PDF. So kita kalau saiz A4, A3, A1, saiz yang memang tak ada yang kita bolehi printer, boleh buat kat luar, kita save PDF. So boleh print lah kat mana yang tawarkan saiz tersebut. Kalau saiz A4 ni, kalau kita tak ada printer pun kita boleh bawa keluar lah, sebab dalam saiz PDF, dalam format PDF. So dekat PDF option ni dia ada override. Yang ni override ni maksud dia kita nampak lah yang mana atas, mana bawah, mana tengah-tengah. So kalau yang merge, yang ni memang kita tak tahu kuning tu sebelah atas ke sebelah bawah ke, sama je. So yang kita selalu guna override. So klik OK. Lepas tu kat sini ada arcade. Arcade ni untuk berwarna. Grayscale ni dia hitam putih kelabu lah. Hitam putih kelabu. Maksud dia contoh dia kalau warna hitam mungkin dia pekat. Lepas tu warna coklat mungkin dia pekat sikit. Warna biru laut dia lembut. So warna tu dia boleh bezakan kalau grayscale ni. Dia ada tone warna. Okey, kalau monochrome dia memang hitam putih. Tak kisahlah warna tu apa pun, dia still hitam putih. Jadi selalunya kita ambil grayscale lah kan. Okey, untuk yang lain tak perlu ubah apa-apa. So kita punya drawing ni dalam bentuk landscape lah. Kalau ni dia akan menegak lah. So yang lain tak perlu ubah. So klik OK. Close. Close. Okay, kalau tengok kat sini dia dah setting size A4. So yang ni kita boleh ubah lah. Kalau kita nak terus guna, kita boleh tarik. Boleh tarik kan. So tu kalau kita nak guna lah. So saya delete dulu, sebab saya nak ajar buat blok dan save dia sebagai blok. Kalau dekat tugasan tu, kalau awak lihat, dia adalah saiz dia 290. Saya tak nak, sebab dia lebih daripada garisan titik-titik. Bila garisan putus-putus yang dicadangkan oleh AutoCAD terlebih, selalunya bila kita print menggunakan printer, dia tak nampak pun garisan tu, sebab dia di luar kawasan. Kalau rezeki tu dapatlah. So saya cuba 283 contoh kat sini. 283. Boleh lebih lagi sikit. Tambah lagi 3. Tambah lagi 3. Contoh 285. 285 ngam-ngam tu lah. 285. Turun bawah 173. Enter. So di tadi kita dah tahu 285. So ini close.
So dia masih di dalam kotak, dalam garisan titik-titik ni yang dicadangkan kan. Okey, kalau kita tengok tugasan tu, kita ikut je lah sebab dia dah selaras. So atas 15, enter. Ke atas lagi 15, enter. So yang ni pula, yang ni 130. Tak silap saya. Dia awak refer balik dekat soalan tu. Yang ni adalah 90, enter. Jadi kita trim dia. Trim ni dengan syarat dia ada kiri kanan, tengah-tengah ni kita nak buang. Kiri kanan, tengah-tengah nak buang. So ni dah siap blok. Belum. Letak nama dulu. Letak nama. Belum siap lagi, kita letak nama. Contoh dia ada kat atas pula. Padam dulu lah, tak nak kat atas tu. So ni kita off kan supaya senang kita nak pilih. Kat sini contoh nama Muhammad Syukur. Syukri ke Syukur ke, bin Abdul Aziz contohlah. So kat sini sebenarnya kita boleh ubah lah 5. Kalau tak dapat kat sini ada tak nak. So kita klik kanan, pergi properties, naik kat sini 5. Height kan. So 5. Besar pula. Bergantunglah kepada saiz yang dirasakan sesuai. Contoh 4. Okay, 4 okay. So ikut format, tulislah ikut format yang asal tu berapa, skala berapa saiz. Okay, kat sini nanti dia terus masuk kepada skala. Mana? Skala berapa, enter. Ataupun double klik kat luar. Kat sini dia akan terus kita boleh terus ubah. Ni dia tulis kata skala, kita boleh ubah tadi saiz 4 kan. Masukkan 4. So masukkanlah ni maklumat-maklumat yang lain. Okey, setelah selesai kita siap kita punya blok dengan maklumat-maklumat yang lain, kita klik create block. So nama dia title block. Title block. So select object, pilih semua, klik kanan, terus OK boleh, ataupun awak nak letak description pun boleh lah, bilangan 1. Contoh. Klik OK. So bila kita nak guna, dia dah ada dekat sini. Dia dah ada dekat sini blok ni. So klik escape. Saya kasih contoh macam mana kita nak masukkan balik tadi lukisan tadi. Klik layout, klik rectangular, nak pilih hujung sekali, kita on kan snap ni, hujung dengan hujung. Okay, hujung dengan hujung. Kalau kita klik dekat sini, kat sini dia ada nilai skala, scale dia 0.9. Tak nak lah, kita buat 1:1. So dia besar sikit kan, nampak kan dia membesar sikit. So masuk 1:1 itu adalah 1 mm dekat objek, dekat kertas pun 1 mm. So masuk dia 1:1. Okey, bila kita klik kat dia ni, kita boleh edit sebenarnya. Contoh sini ada benda yang tak nampak, kita pun tak nampak. So mungkin boleh edit kat sini lah. Kat sini kita pilih warna putih contoh. So dia nampak lah kat sini. Yang kat sini sebenarnya double klik, kita boleh adjust. Kita boleh adjust dekat sini juga. Tak semestinya dekat model lah. Kat sini pun boleh edit.
Tekan escape. So nampak kemas lah kan. So yang ni kita ada tangan, kita boleh angkat, kita tarik tengah-tengah. So kita nampak lebih kemas, lebih proportional lah kan. Letak tengah-tengah. Apa lagi kat sini, banyak lagi fungsi boleh guna kat sini. Dalam layout ni boleh guna. So just macam mana kita buat, kalau dah siap kita klik kat luar. Kalau kita nak guna kat dalam ni, just double klik kat dalam. So dia sebenarnya boleh scroll besarkan, kecilkan kan. So saya tadi pilih 1:1. Dan kedudukannya tinggi sikit sini. Okey. Apa lagi yang saya perlu buat? Okey. Contohlah kalau kita nak buat skala, ni kecil lah, saya nak buat dia satu muka surat. Kita nak tahu skala ada berapa kan. Kalau kita buat 10, mungkin awak rasa besar sangat. So skala tu Ctrl Z Ctrl Z. Okey. Terlampau besar. So kita contoh saya nak besar 3 kali ganda saja. Tak ada pun kat sini 3 kali ganda. Ada 2, ada 4. So boleh pergi kat custom, pergi add, pergi 3:1, sini 3, sini 1, klik OK. Klik OK. Jadi kita boleh pilih 3:1. 3:1. Besar lah. Okay, jap. Nanti saya tunjukkan kenapa saya nak guna skala tu. Okay, kita dah set kat sini. Okay, kita pergi layout kedua ni contohnya. Kita belajar layout kedua. First sekali kita kena tentukan saiz kertas. Dah set kertas. Apa kita nak buat. Kita nak DWG tu ke PDF. Ataupun pilih printer lah kalau ada printer kan. Lepas tu pergi arcade ni ke. Ataupun saya pilih tadi grayscale. Okay, yang lain ni tak perlulah. Ni scale lightweight ni maksudnya tebal nipis, kita boleh nampak lah kan. So kita klik lah, close. Okay, yang ni contoh saya delete dulu. Pergi insert, dah ada title ni. Macam mana kita nak masukkan? Kita kena pergi dekat bawah ni, pergi dekat ujung ni, klik. Klik. Okey, nanti saya tunjuk. Kalau tiba-tiba saiz terkecil, saiz besar, nanti saya tunjuk lagi satu. Okey, contohnya saya nak buat berlainan layout dia ni. Contoh saya nak buat rectangular macam ni. Ni macam terlebih pula terlebih lah. So Ctrl Z. Ctrl Z ni undo lah. Pergi dekat home tadi, insert, ambil table ni. Kita tak nampak kat bawah tu. Mungkin kat sini sikit. Okey. Kat atas tu rupanya dia singit kan. Kat atas tu mungkin dia singit tapi masih kat dalam. Okey, dah settle tadi. Kita pergi layout rectangular. Contoh saya nak buat separuh je. Separuh macam ni. Double klik kat dia. Kita boleh scroll. Okey, scroll besarkan. Mungkin besar saya nak buat 2:1. Mana tadi tangan? Pen. So mungkin tak buat. So kita double klik je kat sini. Dan klik pen, zoom pen. Double klik kat dalam, pilih pen dan just tarik. So still tak cukup. Mungkin besar 2:1 tu. So kita boleh buat, kita nak scatter semua kan. So buat custom ni tadi. Okay, add. Kita buat 1.5. 1.5 Sini 1.5. 0.5.
Di sebelah satu. So klik OK. Klik OK. So kita pilih dia. Pilih dia. So sedang-sedang elok lah. Kan? So sama semua. Saiz ni kalau boleh nak semua sama. Semua sama lah. Tak nak lain-lain punya saiz skala tu kan. Nanti dia jadi macam kecil besar. Contoh saya nak letak dia je. Okay. Next pula saya nak buat rectangular yang lagi satu. Yang ni pula. Okay, dia besar macam ni. Yang ni. Sorry. Tak betul-betul tepi. Ujung ni sehingga tepi tengah ni. Contohlah kan. Okay. Double klik. Scroll. Tak payah scroll sorry. Kita buat tadi 15:1. Okay. So pergi dekat pen. Tarik sini. Dan seterusnya lah. Yang ni, yang lagi satu ni polygon. Polygon dia macam ni lah. Macam ni. Contohlah ada bawah ni ada tulisan kan. Sebelah bawah sekali ni ada tulisan kan. Kasih alamak. Itu. Okay, sorry. Sini contohlah kat bawah ni ada tulisan. Saya nak elakkan tulisan tu lah. Saya buat macam ni. Enter. Enter lah. Enter ataupun ke kanan, klik. So mungkin kat sini kita nak tulis tulisan ke, tulis skala ke apa kan. So kita boleh buat ni dalam bentuk polygon. Kan, dalam bentuk polygon. Dalam bentuk polygon, so ni kita boleh pilih tadi skala 1.5. So kita boleh pilih lah. Klik, double klik dalam dia. Escape dulu. Tak nak masuk. Kalau tak nak masuk, klik pen. Boleh angkat dia kat tengah-tengah ni. Pilih ni. Klik pen, klik kanan, tarik macam ni. Mesti tak nampak kan. Klik kat luar. Klik kat luar kita nak matikan lah. So yang ni kita boleh tarik, adjust, dan sebagainya. Ni bentuk polygon lah. Tapi polygon ni kita jarang nak guna kan. Jarang nak guna, macam tak berapa nak sesuai. So kadang kita tak nak guna polygon. So kita pakai rectangular ni lah. Rectangular kan. Pulang kepada individu. Klik luar dulu. Lepas tu klik dalam, double klik. Scroll ataupun kita dah tetap tadi 15.5. Klik pen. Masukkan kat sini. Sama pula atas. Yang ni lah. Dah terbalik pula kan. Dan seterusnya lah. Apa yang awak nak buat? Okay. Tadi ada satu lagi layout saya nak tunjuk pasal apa. Nak tunjuk pasal apa? Saya pun tak ingat. Okay. Tak apa. Kita pergi kat layout ni. Layout ketiga. First kali pergi size A4. Okay, sorry. Pergi DWG to PDF. Size mana? Tak dapat mata ni. Size ni grayscale. Scale language. Klik. Okay. Close. Okay. So contoh lah kan. Contoh di home, di insert. Saya nak kasih contoh size A4. Size ni boleh besar. Okay, saya buat balik semula. Layout, page manager. Contoh, saya kasih contoh modify. Size dia besar, A3. Size dia besar, A3. Contoh 420, dah harap 275. Besar sikit. Klik OK. Close. Size dia besar. Bila saiz besar, kita masukkan blok, dia kecil lah. Nampak tak kecil tu? Dia kecil lah. Kalau tak terlampau kecil, tak apa.
kecil. So kita tak dapat ambil ke bawah tu. So exit. So tengok ni. Kecil. Jangan tiba-tiba kenapa puan saya punya dah buat tapi kecil lah apalah kan. Sebab saiz dia berbeza. Bila saiz berbeza dia berbeza lah. Kan bila berbeza ni kena adjust balik. Sama ada nak buat baru ke ataupun kita boleh buat semua aktiviti modify kat dalam ni. Semua aktiviti modify. Contoh dia saya nak move. Klik ni. Tak boleh ni, kita kena explode dulu. Explode. Klik dia. Enter. Dah explode dah ni. Tak explode lagi. Ni dah explode dah ni. Satu-satu. Ni dah explode. Macam mana tadi? Ctrl Z. Ctrl Z. Maksud dia ni. Okey. Ni dia satu set. So satu set ni kita klik explode. Klik dia. Ataupun klik dia, klik explode. Ni dia explode lah. Explode ni maksud dia pecah satu-satu. So yang ni kita boleh move. Kita boleh buat yang baru lah. Macam ni. Ini move pergi dekat sini. Contoh lah. Ni boleh tarik sampai sini je. Okey, contoh dia kita ada bentuk macam ni. Kita guna layout poligonal. Poligonal ni lah. Macam ni. Poligonal buat macam ni je. Ikut je dia punya petak-petak ni. Petak ni bawah. Dia poligon kan. So dia boleh ikut mana-mana garisan lah. Lepas tu klik tekan enter. So dia masuk lah kat tepi-tepi ni sekali. Kan tepi bawah ni pun dia masuk. So tu fungsi poligon lah. Poligonal. Okey, dah selesai yang ni. Okey, kita ada 1, 2, 3. So mungkin awak kalau ada banyak part dalam satu buku surat tu, tak kisahlah. Sambung je. Tak perlu banyak-banyak. Lepas tu boleh, sebab kita boleh print dalam banyak layout. Okey. So bila kita dah siap yang ni, macam mana kita nak print? Yang pertama mungkin boleh guna plot ni. Kita klik plot. Ni, klik plot. Ataupun dekat layout. Ataupun Ctrl P lah. Ctrl P. Sama ada guna logo dekat atas ni, gambar printer, ataupun Ctrl P. So ni semua dah settle tadi kan, dah apa orang kata, dah set. Just klik OK. Kan? Klik OK, kita letaklah dekat mana? AutoCAD ni kan? Save. Layout 1. So kita tunggu the process. Dia keluar dekat PDF. So keluar macam ni. Kalau tengok keluar kat sini, dia tak keluar pun garisan tu. Ni lah awak punya produk akhir awak. Okey. Begitulah seterusnya. Layout 2. Layout 2, Ctrl P ataupun klik gambar printer kat atas ni. Klik printer, just klik OK. So mungkin nama dia nombor 3. Okay, enter. So tunggu the process. Dia akan print dalam bentuk apa yang awak set ke, A3 ke, A4 ke, A2 ke dan sebagainya. Kan? Okay. Seterusnya yang ni pun sama. Print. Semua dah setting, klik OK. Alamak. Okay, tak apalah, sama pun tajuk dia. Tak nak, lama sama tak nak. So, tulis 4. Save. So, ni besar sikit tadilah. Besar saiz A3 kan.
Oh, tapi saya tak tetapkan skala kan. Yang A3 tadi saya tak letakkan skala ni. Skala dia ni berapa? So kita just double klik kat dia, skala dia 1.6 kan. 1.61 sebenarnya maksud dia. Kalau ni besar lagi. Besar. Ni saiz A3 ni besar lah, saiz yang besar tu. So ngam-ngamkan. Ataupun pergi kat model ni, ataupun double klik kat sini, exit. Yang ni semuanya kita boleh pindah lah ke depan kan. Malah nak pindah pula kan, nak tarik pula kan. Tak perlulah nak tarik pula, nak tarik boleh. Ni pilih semua, move point mana nak move kan. Dari sini lah, ke depan ke sikit. Boleh move kan. So dia move lah. Move. Boleh ke sini. Exit. Tu saja. Ada lagi, kalau tengok dalam task tu dia minta command. So saya nak awak pergi klik command history ni. Control A. Salah. Klik history ni. Klik dia dulu. Control A. Dia control kat sana semua Dulu boleh je. Okay, so ni kena buat satu-satu lah kalau macam tu. Pergi scroll sampai atas. Banyak kan. Copy history. Copy history. Word. Copy history Klik button atas ni, command history. Klik kat dia. Copy history. Mana word saya tadi ni? Word. Enter dulu. Ni awak punya command lah. Daripada awal ni. Apa yang awak buat ni? Banyak sangat muka surat. Dan bila banyak muka surat ni, contohlah kat atas ni ada gambar tugasan. Tugasan awak kan. Tugasan A. Saya tulis A. Ataupun ada gambar atas ni kan. So yang ni je awak slide. Slide lah sebab banyak sangat. Kalau awak nak print ke nak hantar banyak sangat muka surat, takut dia banyak form banyak data dia. So pergi dekat layout, kolom, pilih 2 lah. 2. So dia pendek sikit lah muka surat ni nanti. 8 daripada 14 tadi 8 sebab kita buat kiri kanan. Kiri kanan. So kalau nak buat 3 pun boleh. Yang ni still macam biasalah, dia tak ada apa? Dia tak ada kolom. Yang kolom yang tadi saja yang kita slide. Jangan masukkan semualah kan. So mungkin kat atas saya tu nama ke apa kan, tak kalah dalam kolom pula kan. So yang ni saja dalam kolom. So rasa kalau command ni boleh buang yang kosong. Macam ni command kan, kosong tak perlu. Tapi kalau yang ada command enter move ni jangan buang. Command kosong ni boleh buang lah kalau nak buang. Kalau tak nak buang, nak bagi kat saya macam tu je pun tak apa. Command kosong ni kadang kita klik dia tak nak keluar kan. So boleh buang. Yang kosong tu lah. Yang ni nanti pun awak kena hantar kan, setiap kali projek awak yang terbaru ni lah. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih.